إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kerana salam saya dapat sambutan sikit. Kalau tidak saya kena bagi salam sekali lagi. Itu adab Islam yang begitu cantik, mengajar kita bagaimana nak menjawab salam supaya jawab dengan lebih baik dari orang yang memberi. Kedua, adab bila kita dengar nama Nabi tersebut, jangan lupa selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikannya, melayak kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan rasa berat, ringan saja, tetapi dia punya manfaat besar, khususnya di akhirat nanti. Yang saya muliakan, pengurusi majlis Ustaz Anas, panel kita semua yang ada bersama kita, yang telah bermula dengan Dr. Zaimi, Sahibul Fadilah ada bersama kita semua, para asatidz semua, pembimbing jamaah haji, dan juga MKM sebagai suatu syarikat yang mengambil berat ibadat kita. Secara ringkasnya, saya telah membawa jemaah haji berpuluh-puluh tahun, ya. Mungkin hampir 40 tahun, ya. Pengalaman saya sikit sebanyak. Setiap orang bila datang minta saya bantu, saya tanya dulu, dapatkah saudara-saudari pastikan manasik yang kita nak buat ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata no problem. Tapi dalam pelaksanaan banyak problem. Ucapan no problem, perbuatan banyak problem. Saya masih juga berkompromi. Urusan kamu mau menyaga, mau cari keuntungan lebih ke kurang ke, kalau jemaah-jemaah di bawah kamu, saya tak mau ganggu. Apa yang kamu telah janji pada mereka itu urusan kamu dengan mereka dan kepada Allah. Ini jemaah yang saya nak bawa. Kalau mereka tak bersedia nak ikut sunnah Nabi, saya pun tarik diri. Tak apa. Saya tak mau penat. Saya tak mau tenaga saya, masa saya terbuang dan saya tidak mampu mempertahankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ini, muslimin dan muslimat, telah disalahfaham oleh kebanyakan masyarakat. Dia anggap sunnah ini sunat umumnya. Kalau sunat kalau ikut pahala banyak, tak ikut no problem. Dia lupa sunnah Nabi ini pun ada yang wajib. Kalau you anggap semua sunnah Nabi ini sunat, saya banyak soalan. Kenapa you kata sunat? Kerana datang dari Nabi, sabda Nabi, bukan daripada Quran. Quran ada, tapi tidaklah secara detail. Quran memberitahu pada kita, kalau siapa yang mengaku dia beriman pada Allah, sayang Allah, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Allah perintah kepada utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, qul, kepada mereka yang mengaku dia beriman pada Allah, dia sayang Allah, supaya mereka ikut engkau. Ini perintah Allah supaya kita ikut utusannya. Kalau kita ikut, yuhibbukum Allah, baru Allah sayang. Bila Allah sayang, dia maafkan segala kesalahan kita, kecacatan kita dimaafkan, karena Allah sayang kita. Apalagi ibadat khusus ini. Ibadat khusus artinya ibadat yang kita tak tahu nak buat kecuali apa yang ditunjuk oleh Nabi. Jemaah muslimin dan muslimat, banyak yang kita nak berkongsi, takut masa tidak mengizinkan. Saya balik kepada basic saja, very basic. Rukun Islam ada berapa? Bantu saya. Rukun Islam ada berapa? 5. Tak boleh kata mungkin 7 ya. Tak ada mungkin ya. Confirm 5. Yang pertama apa dia? Okey. Syahadatain. Sama-sama kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita renew our faith again. Kita membaharui syahadah kita. Apa itu syahadah? Sebelum datang solat, sebelum datang puasa, sebelum datang zakat, sebelum datang haji. Ini kena betul. Rupa-rupanya problem umat Islam akhir-akhir ini, syahadah pun sudah ada problem. Sebab itu yang lain problem. Bila kita bersyahadah, syahadah telah mengikat kita bahawa apa yang kita nak buat selepas ni, solatnya, puasanya, zakatnya, manasik hajinya, mesti lillahi ta'ala, for Allah, terikat dengan lillahi ta'ala. Kalau bukan kerana Allah, you akan dapat title juga. Sekarang kita semua jadi apa? Haji, haja. Sebab itu semua kena marah oleh polis-polis. Ya haja, haja, haja. Ya haji, haji. Roh, gedam. Ya, kita pun kena gedam sini, tak tahu apa nak buat. Ya. Dia hormat kita, dia tak tahu nama kita. Hajah, haji, hajah, haji. Tapi jangan terpengaruh. Balik Malaysia, jangan bila orang tak panggil haji, marah, tak jawab. Saya dah belanja berpuluh ribu, tak ada title lagi kan? Problem juga kan? Nabi Muhammad buat haji, Rasulullah, sahabat buat haji, tak pernah kita panggil Haji Abu Bakar As-Siddiq. It's not a title, it's rukun Islam. Tapi orang dah biasa panggil, tak apa, no problem. Jangan paksa orang. Jangan balik nak tukar IC. Nak tukar-tukar lah, tak ada pasal, no problem. Tapi tak wajib, tak sunat pun. Okay. Bila you bawa title ni, kena buat perubahan. Kalau bawa title, tak ada perubahan. Mengkelirukan anak-anak kita, masyarakat kita. Apa bezanya dia pergi haji, yang tak pergi? Ada yang balik haji lagi tua. Saya tak pergi haji, alhamdulillah. Ini satu fitnah juga. Bila you dah syahadah, apa yang kita buat? Lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita dah mengaku tapi kita tak follow up. Okey. Dan lillah, niat dah betul. Saya yakin semua kita yang datang lillah. MKM yang buat segala macam persediaan kerana Allah. Alhamdulillah. Dia bersedia. Yang lain yang pernah saya buat dulu, dia tak bersedia. Saya tanya, saya punya jemaah, boleh tak? Boleh, you sedia. Setengah kata boleh, alhamdulillah saya bawa. Saya akan bawa cara manasik yang Nabi buat. Kerana kita terikat dengan syahadatain wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa nak buat ibadat mahdoh, tak boleh ikut suka hati.
Tak boleh. Ini agama bukan kita punya, Allah punya. Inna dina indallahi al-Islam. Allah beritahu, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang pilih selain pilihan Allah Islam, you boleh pilih macam-macam yang nak pilih, hak kamu. Tapi kalau pilih selain yang Allah pilih bagi kita, fala yuqbala min. Allah confirm, saya tak terima. Allah yang kata, bukan saya. Allah firman, I will not accept atas nama Islam. Confirm oleh Nabi pula, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan bukan daripada cara kami, ikut suka hatinya, tertolak, rejected deeds. Sayangkan, datang sekali mungkin seumur hidup yang wajib, tapi dah buat macam-macam, tak diterima. Takut. Saya takut, orang lain tak takut, itu urusan dia dengan Allah. Saya tak mau ibadat yang kita buat tidak diterima. Ada juga orang yang mengkhianati kami dulu waktu saya bawa dengan package yang lain. Akhirnya saya pun bukan datang nak bergaduh. Dalam haji tak boleh lagi nak bertengkar, no point. Sebelum itu kita prepare BMS, body, mind and soul, prepare. Nak ikut Nabi Muhammad Rasulullah. Nak salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah Allah, perintah kita ikut nabinya. Nabi perintah umatnya nak salat, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kita tak hidup di zaman Nabi. Sifat-sifatnya, kaifiatnya, bacaannya telah ditetapkan melalui sabda-sabda Nabi. Nah, sunnah ini wajib diikutkah atau sunat? Kalau kita kata sunat, dan tak payahlah baca Fatihah. Quran tak suruh baca Fatihah. Kalau Fatihah tak baca, tak sah. Quran tak sebut. Quran tak sebut berapa rakaat subuh. Boleh biar kita tambah. Apa salah kalau kita tambah? Benda baik. Kita tahu Nabi tak buat. Ini kadang-kadang ada umat ini berani. Umat Nabi akhir zaman tu luar biasa berani dia. Dia kata, saya tahu Nabi tak buat, kita setuju. Salahkah kita nak buat benda yang baik? Dia terima Nabi tak buat, tapi dia nak tahu, salahkah kalau saya buat benda baik? Wow. Kalau begitulah pendirian kita terhadap agama. Saya suka bertanya dua soalan saja. Banyak tapi dua cukup majlis ini kan. Satu, adakah Nabi kata tak boleh semayang subuh 3 rakaat? Ada tak? Pernah jumpa hadis palsu pun tak ada. Hadis palsu, perbuatan Nabi 2 rakaat, itu saja. Fi'lun Nabi sekarang wajib ikut tidak? Dalam Quran tak sebut berapa rakaat. Aqimus salat, dirikan salat. Itu saja. Berapa rakaat tak dicerita. Nabi yang tunjuk kepada kita 2 rakaat. Kalau dia kata apa salah, tambah yang baik, saya nak buat subuh 3 rakaat. Cantik tak? Lebih rakaat, lebih bacaan, lebih pahala. Oh tak boleh, siapa kata tak boleh? Pasal tadi kata adakah larangan dari Nabi? Sekarang saya nak tanya, ada tak larangan Nabi semayang subuh tak boleh 3 rakaat? Apa jawapan kita? Ada tak tuan-tuan? Korang dengar? Mungkin untuk ingat-ingat, tak tahu. Memang tak ada larangan Nabi pun. Kenapa kita tak buat lebih? Pasal tak ada contoh. Itu saja. Ibadat mahdah tak boleh buat sehingga ada contoh. Adat, hukum adat lain, hukum ibadat lain. Hukum adat buat apa yang kamu suka buat sehingga ada larangan, stop. Hukum ibadat tak boleh buat sehingga ada contoh. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. 11 tahun tak suruh orang semayang, belum datang hukum solat lagi. Datang lepas Isra Mi'raj baru datang hukum solat. Puasa belum lagi. Pasal puasa wajib selepas hijrah. Contoh
Ibadat tak boleh buat sehingga ada suruhan. Dan kaifiatnya telah ditunjuk. SOP dah siap. Kenapa yang kita susah nak ikut? Yang orang lain boleh ikut. Kalau kita istihar darurat, kena darurat pada semua orang. Ini contoh. Yang Muhammad Rasulullah Nabi itu ada ketika wajib. Yang kedua, contoh. Kita masyarakat Nusantara, muslimin dan muslimat. Surah mana yang paling popular? Surah apa? Muslimat, cuma jawab. Yasin. Sikit-sikit. Yasin. Quran, tak ada masalah. No problem. Itu yang saya nak kata. Oleh kerana Yasin sangat popular, saya ingatlah. Yasin Quran. Tasyahud, tahiyat yang kita baca dalam solat. Quran tak? Tahiyat yang kita baca itu Al-Quran tidak? Bukan, itu satu doa yang diajar oleh Nabi. Saya nak tukarlah. Nanti satu hari saya semayang nomor at-tahiyat Yasin Warqanil Hakim. Ini Quran takkan salah. Boleh tak? Cantik tak? Quran kita tak buat kerana tak ada contoh. Ibadat begini, ibadat ini tak ada contoh, jangan buat. Ada contoh, silakan. Walaupun niat baik, walaupun niat kita baik. Ini sebagai contoh saja. Sunnah Nabi jangan ambil ringan. Ada sunnah wajib, ada sunnah sunat, ada sunnah khasah untuk Nabi. Kita tak boleh buat langsung. Ya, Nabi di mana dia wafat, di situ dia tanam. Itu sunnah untuk dia khusus. Mana-mana perempuan Nabi kahwin, sekali saja dia bersama. Kalau dia cerai kah atau dia wafat kah, perempuan itu tak boleh kahwin lagi for life. Dia itu ummul mukminin, khusus untuk keluarga Nabi. Perempuan Nabi tak sama dengan kita. Kita isteri kita, lepas kita mati, lepas kita cerai, habis iddahnya, ada pilihan tak? Muslimat ada pilihan tak? Bagi tahu pada suami-suami ada pilihan. Bukan. Dia ada hak lagi kahwin. Isteri Nabi tak boleh. Tak boleh. Ini contoh. Ya, ini sebagai contoh khusus untuk Nabi. Rasulullah dan keluarga tak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat, boleh terima hadiah. Kita boleh, orang nak bagi sedekah, kita boleh ambil, no problem. Ini contoh-contoh lah. Ya. Sunnah khas, sunnah am kita kena bezakan. Nabi boleh kahwin berapa orang? Sahabat kita 74. Perbuatan Nabi berapa? Banyak. Kita saja khusus 4. Tak boleh ikut, nak ikut Nabi. Ini satu sunnah yang perempuan tak berkenan, tapi lelaki berkenan. Ini jadi ujian. Contoh sajalah, bukan saya nak galak. Kita buat dewan ni pun dewan bagi dia, dewan untuk orang walimah kan. Ala kulli hal, kita kena tahu beza mana khas untuk Nabi, jangan campur. Tapi Malaysia sudah ada orang campur. Siapa kata kahwin 4 saja? Quran sebut kahwinlah 2. Kemudian tak mampu, kalau mampu 3. Tak mampu, kalau mampu 4. Tak mampu, reverse balik 1. 2, 3, 4, 1. Kemudian ada seorang ustaz di Malaysia, dia kata, siapa kata 4? Nabi, contoh Nabi bukan 4. Kita ikut contoh perbuatan Nabi. Dia ada lebih daripada itu. So yang sebenarnya ikut sunnah Nabi 2 plus 3 plus 4 plus 1 berapa? Dia punya perkiraan ayat itu, dia bukan 2 or 3 or 4. Tak adil satu. Dia 2 plus 3 plus 4 plus 1 berapa lelaki?
10. Itu yang dia kahwin 10 isteri. Dia boleh buat kiraan begitu. Lelaki nak kira bagaimana, itu lelaki punya cara. Yang saya kesian wanita boleh terima. Itu yang saya rasa keliru. Kenapa yang you all tak fikir? Dia boleh kira 2, 3, 4, 5, campur lagi 10 pun, 20. Itu kiraan lelaki. Yang perempuan, kenapa you tak buat kira you sendiri? Ini contohlah. Ada sunnah apa? Ada sunnah ibadat, ada sunnah adat. Kita perlu tahu, sunnah ni jangan main-main. Tanpa sunnah, kita semua akan hancur. Tak ada panduan. Apa yang disebut oleh Dr. Razrami tadi, kata, waktu khutbah hajat, ayat yang turun, cantik. Tak jumpa dalam Taurat, tak jumpa dalam Injil dan Zabur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semua kita tahu. Bila ayat ini turun, sahabat ada yang menangis kerana sahabat tahu, the mission of the Prophet end, that means the Prophet is going back to home, to Allah. Menangis, mereka sayang Nabi. Setengah orang pula gembira, agama sudah perfect, telah sempurna. Kemudian segala keperluan kita sudah komplit, dari hidup sampai mati. Ini indahnya Islam. Sejak lahir bagaimana sambut baby, sampai mati bagaimana nak tanam, semua sudah ada. Hanya ikut barang siap, pakai saja. Jangan pandai modify. Kereta boleh modify. Agama tak ikut kita. Islam tak ikut kita, bukan milik kita, milik Allah. Kita Muslim, kita kena ikut Islam. Jadi mengikut sunnah ini diperintah, bukan sunat saja. Jadi alhamdulillah, bila turun ayat ini, satu doa yang saya nak ingatkan jemaah muslimin, semua kita baca, mesti baca, wajib baca. Tak baca, tak sah solat kita. Dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tiap-tiap hari, minta. Kaya ke miskin, pandai ke tak pandai, Allah tunjuk kami jalan yang lurus, nak ikut jalan betul. Lalu Allah jawab kepada kita juga, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, ila akhir ayat. Ini jalan aku, Allah berfirman, yang saya tunjuk pada kamu dalam Quran, dan utusan saya telah ajar kamu, Nabi Muhammad SAW. Ikut. Bila Allah dah tunjuk, you minta, Allah tunjuk. Bila Allah tunjuk, muslimin apa yang Allah beritahu, Allah perintah, follow up dengan fattabi'u. Bukan dia suruh pilih, dia kata ikut. Itu bezanya sahabat, tabi'in, tabi'. Mereka sami'na wa ata'na. Kita baca ayat yang sama, sami'na wa asayna, tak mau ikut. Problem. Allah beritahu, kalau dah ikut, ini saya nak kulasahkan. Kalau dah ikut, saya yakin semua orang Islam cuba ikut. Tapi dalam cuba ikut, dia campur dengan jalan lain. Allah dah kata fattabi'uh. Bila you dah ikut jalannya Allah tunjuk, yang ditunjuk oleh Nabi, jangan ikut jalan lain. Kita ikut, tapi kadang-kadang campur dengan yang lain. Wala tattabi'u, kerana bila Allah perintah ikut, dia ingat, dia larang, jangan ikut yang lain. Kita mix dengan yang lain, pandangan, pendapat. Disitulah puncaknya kita berpecah. Kemudian kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah. Betul tak? Tak pernah ada satu orang kata saya ahli sunnah wal bid'ah wal jamaah. Kalau dia kata boleh juga bid'ah, tak apa. Ahli sunnah, kerana dia kata ada bid'ah hasanah, tak apalah kalau itulah kamu percaya. Saya ikut sunnah, ahli sunnah wal bid'ah hasanah wal jamaah. Cantik tak kalimah begitu? Tidak ada satu masyarakat umat Islam yang pernah saya bertemu sepanjang perjalanan saya di dunia yang ada kumpulan kata saya kumpulan ahli sunnah wal bid'ah hasanah
wal jamaah. Semua kata ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Itu yang tauhid ini sunnah. Tapi kita kurang paham. Kerana ramai orang Islam tak buka kitab hadis. Dia buka kitab fiqh, tapi fiqh yang tidak berlandaskan hadis sahih. Sebab itu ada buku yang Syekh Sabik mengatur, dia kata fiqh sunnah, iaitu satu fiqh yang berpandukan kepada dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ini sebagai contoh lah. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin ya, jadikan kita umat yang ikhlas nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya akhiri dengan Rasulullah sebut dalam khutbatul wida juga, katanya usikum bittaqullah, saya wasiat kepada kamu bertakwa pada Allah. Bagaimana nak bertakwa? Wasam'a wa ta'ah, dengar ikut. Wa in kana abdan habasyian, walaupun seorang hamba abdi yang kulit hitam bercakap, kalau benar ikut. Alaikum bisunnah man ya'ish minkum, siapa hidup di kalangan kamu selepas wafatku, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, kamu mesti akan lihat sendiri perpecahan umat ini, akan perpecahan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'a rasyidin al-mahdi min ba'di ila akhirih. Ikutlah sunnahku, sebagaimana semua 4 imam suruh ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut sunnah. Dan mudah-mudahan kalau lain kali jemaah nak pergi haji, umrah, select mana-mana package yang nak ikut sunnah. Tak mau membazir. Kalau dia select, alhamdulillah. Kalau yang tidak nak, tak apa, kita boleh ada pilihan yang lain. Itulah jawaban saya. Rahmatullah. Fadhal.